Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Dalam sejarah Negeri Sembilan, banyak menyentuh tentang asal-usul orang Negeri Sembilan, adat istiadat, salah silah raja-raja, hubungan Minangkabau Negeri Sembilan, pentadbiran British di Negeri Sembilan, dan perang saudara di Negeri Sembilan. Sejarah Negeri Sembilan menceritakan peristiwa pembukaan luak di Negeri Sembilan, pembesar-pembesar, adat istiadat rakyat, hubungan Negeri Sembilan dengan Minangkabau, kedatangan Raja-Raja Minangkabau untuk menjadi Yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Di samping itu, sejarah Negeri Sembilan telah menyentuh tentang kedatangan dan kemasukan pengaruh British dalam pemerintahan kerajaan negeri dan pertentangan antara pembesar tempatan dengan pentadbir British. Masyarakat awal di Negeri Sembilan hidup dengan memburu binatang hutan dan mengumpul hasil hutan seperti buah-buahan dan umbut-umbut kayu. Ada juga di antara mereka yang bercucuk tanam untuk makanan dan berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat lain. Pada kurun Masihi yang ke-11, daerah Sungai Ujong adalah di bawah kuasa kerajaan Sriwijaya di Palembang. Setelah Sriwijaya ditakluki oleh kerajaan Majapahit menjelang akhir kurun Masihi ke-13, Sungai Ujong menjadi jajahan takluk kerajaan Majapahit pula. Kitab syair Jawa yang bernama Negara Kertagama terkarang di Majapahit pada tahun 1365 ada menyebutkan Sanghyang Hujong ialah sebuah dari daerah takluk kerajaan Majapahit di Tanah Melayu setelah kejatuhan kerajaan Palembang, yakni Sriwijaya. Sanghyang Hujong ialah Sungai Hujong. Selain itu, ada legenda atau cerita mulut yang turun-temurun dari zaman dahulu mengenai Sungai Ujong, bermula dengan kisah Batin Sri Alam. Batin Sri Alam mempunyai 4 orang anak, iaitu Nenek Kerbau yang mula-mula sampai ke Johor, Tok Jelondong yang mula-mula sampai ke Jelebu, dan seorang lagi bernama Batin Bercanggai Besi dengan seorang adiknya bernama Tok Ketopong yang tinggal di Ulu Beranang, Lenggeng dalam daerah Sungai Ujong. Batin Bercanggai Besi bersuamikan Tok Berdurai Sungai Ujong dan mendapat anak Tok Dara Derani. Tok Dara Derani kemudiannya berkahwin dan mendapat seorang anak perempuan yang dinamakan Batin Sibu Jaya. Batin Bercanggai Besi mempunyai seorang anak angkat perempuan bernama Puteri Mayang Selida yang dijumpainya dalam sebuah gua di hutan yang hanya makan buah-buahan dan umbut-umbut kayu. Pada masa inilah Sultan Johor bermimpi, iaitu baginda akan menemui puteri ajaib di tempat yang airnya lebih berat daripada air di tempat lain. Oleh sebab itu, baginda pun berangkat dengan sebuah angkatan menyusur pantai barat semenanjung Tanah Melayu sambil menimbang air di beberapa batang sungai untuk mengetahui air sungai manakah yang lebih berat. Lama-kelamaan sampailah baginda di Sungai Semenyih, cawangan Sungai Langat. Di situ baginda telah diberitahu ada sebuah kampung di hulu sungai itu. Baginda pun mudik dan akhirnya sampai ke sebuah perkampungan orang Sakai di Ulu Beranang, lalu berjumpa dengan Puteri Mayang Selida. Baginda berkahwin dengan Puteri Mayang Selida
Lalu puteri itu dibawa baginda ke negeri Johor. Puteri Mayang Selida yang bersuamikan Sultan Johor itu mendapat 4 orang anak lelaki. Seorang disebut Tok Engku Kelang. Dialah yang mula-mula membuka kelang. Seorang lagi disebut Bendahara Sekudai yang kemudiannya datang ke Sungai Jong. Seorang lagi disebut Menteri Akhir Zaman yang mula-mula membuka Jelebu, dan yang bongsu disebut Johan Pahlawan Lela Perkasa yang mula-mula membuka Johor. Bendahara Sekudai bersama angkatannya dari Johor telah datang ke Sungai Linggi dan berjumpa dengan Batin Sibujaya, iaitu anak Tok Dara Derani, di tempat yang bernama Pengkalan Dian. Batin Sibujaya datang ke Pengkalan Dian kerana melarikan diri daripada dikacau oleh hantu-hantu di darat negeri itu, dan dia telah diselamatkan oleh seorang keramat yang sekarang ada kuburnya di Pengkalan Kempas. Bendahara Sekudai pun berkahwin dengan Batin Sibujaya dan beroleh 4 orang anak. Anak-anak inilah nenek moyang waris Sungai Ujong. Bendahara Sekudai yang beristikan Batin Sibujaya mendapat 2 orang anak lelaki dan 2 orang perempuan. Yang lelaki bernama Muhammad Tumbu, disebut sebagai namanya Tok Kelambu kerana ia tinggal di Kuala Kelambu. Dan seorang lagi bernama Tok Musang. Muhammad Tumbu kemudian menjadi penghulu yang pertama dan Tok Musang penghulu yang kedua di Sungai Ujong. 2 orang anak perempuan Bendahara Sekudai itu bernama Tok Semerga dan Tok Seri Mani. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan sejarah Negeri Sembilan yang diceritakan pada awal video ini tadi, telah menimbulkan satu persoalan misteri kepada peminat sejarah, iaitu siapakah sebenarnya Puteri Mayang Selida yang menjadi anak angkat kepada Batin Bercanggai Besi yang dijumpai dalam sebuah gua di hutan yang hanya makan buah-buahan dan umbut-umbut kayu. InsyaAllah, saya akan merungkai persoalan tersebut berdasarkan maklumat dari sumber batin atas izin Allah. Untuk pengetahuan semua, Puteri Mayang Selida yang dijumpai di dalam hutan adalah dari golongan bunian, iaitu makhluk dari alam gaib. Dan memang benar, golongan bunian yang baik-baik, makanan mereka adalah dari umbut-umbut kayu dan buah-buahan di dalam hutan. Kemudian, dalam sejarah Negeri Sembilan ada menyebut Puteri Mayang Selida berkahwin dengan Sultan Johor, tapi tidak dinyatakan Sultan Johor yang mana. Menurut maklumat sumber batin atas izin Allah, Sultan Johor tersebut adalah Sultan Muzaffar Shah II, Sultan Johor kedua yang memerintah pada 1564 sehingga 1570. Sultan Muzaffar Shah II bersemayam di Johor Lama sebelum berpindah ke Seluyut pada tahun 1565. Berdasarkan maklumat di Wikipedia berbahasa Inggeris mencatatkan baginda mempunyai 3 orang isteri. Isteri pertama baginda ialah Tun Mas Jiwa, anak kepada Temenggung Tun Hasan. Isteri kedua baginda ialah Tun Terang, anak Tun Ali, Sri Nara Diraja Pahang. Tun Terang melahirkan 2 anak lelaki, Abdul Jalil I dan Raja Raden. Isteri ketiga baginda ialah Tun Fatimah, bekas isteri Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II dan puteri Sultan Hussein Ali Riayat Shah dari Aceh.
namun tidak menyebut baginda ada berkahwin dengan Puteri Mayang Selida dari Negeri Sembilan. Sama ada perkara ini tidak diketahui atau dirahsiakan, tidak dapat dipastikan. Namun yang pasti, Negeri Sembilan pernah menjadi kawasan naungan Kesultanan Johor Lama satu ketika dulu. Kisah perkahwinan orang Melayu dengan orang Bunian berlaku sejak dahulu lagi. Malah hubungan silaturahim antara orang Melayu dan Bunian kekal sehingga kini. Mereka juga beragama Islam seperti kita yang mentauhidkan Allah dalam kehidupan seharian mereka. Cerita sebegini akan mengundang skeptikal bagi setengah orang. Namun, inilah hakikat sebenarnya. Alam Melayu dan bangsa Melayu, Allah telah jadikan satu bangsa yang berkait rapat dengan sesuatu yang gaib. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.